Menarik petang ini, Zahid sifatkan perbezaan pendapat antara MCA dan DAP sebagai proses biasa dalam politik. Ahli Parlimen GRS nafi tanda tangan akuan berkanun. Armizan Ali dakwa tiada ribut melanda arena politik Sabah. 48 NGO tuntut kepimpinan tertinggi DAP pecat ahli parlimen beruas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 9 Januari 2024 bersamaan 27 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri memaklumkan amalan rundingan terus melalui perolehan kerajaan akan dihalang sama sekali. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, amalan berkenaan yang sudah lama diamalkan sebenarnya memberi ruang yang lebih besar bagi penyalahgunaan kuasa. Katanya, ia pernah berlaku secara meluas dan membataskan bidang kuasa jawatan kuasa teknikal dan sebagainya, dan amalan rundingan terus perlu dihalang dan akan melalui proses perolehan tender. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, proses rundingan terus boleh dilakukan melalui beberapa pengecualian yang mendesak. Beliau memberi contoh bagaimana krisis elektrik di Labuan dipulihkan melalui perolehan rundingan terus oleh Petronas. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan perbezaan pendapat antara MCA dan DAP sebagai proses biasa dalam sistem berpolitik. Beliau menyifatkan perkara sama pernah berlaku ketika dua parti mewakili kaum Cina berada dalam BN antara MCA dan Gerakat. Bagaimanapun, timbalan Perdana Menteri itu menasihatkan kedua-dua parti itu menyelesaikan sendiri perbezaan pendapat yang wujud antara mereka. MCA sebelum ini dilihat lantang mengkritik beberapa dasar kerajaan yang menyebabkan DAP mengeluarkan kenyataan keras terhadap parti komponen BN itu. Malah, naib pengerusi DAP Teresa Kok dilaporkan mendakwa MCA sebagai sesat dan mengesyorkan MCA keluar BN serta memperbaharui hubungan dengan Bersatu dan PAS dalam Perikatan Nasional PN. Ahli Mesyuarat Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam mendakwa selagi blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Dres atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo tidak ditahan di bawah SOSMA, kerajaan yang stabil pun boleh tumbang akibat rekaan ceritanya yang memperdaya orang ramai. Katanya, pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, individu yang membuat tuduhan palsu seperti Papa Gomo sudah lama dikenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Ujarnya, individu seperti itu tidak harus dibiarkan sehingga menggugat kestabilan negara. Menerusi kenyataan di laman Facebook, beliau berkata, sungguh pun PM berhak memaafkan dan tidak mengambil tindakan ke atas manusia-manusia yang memfitnah beliau. Janganlah pula hak rakyat untuk terus kekal menikmati kestabilan politik dan ekonomi dinafikan sehingga akhirnya kembali ke zaman kegelapan Perikatan Nasional. Semalam, Papa Gomo mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut di laman Facebook dengan mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah GRS menegaskan beliau tidak pernah menandatangani akuan berkanun SD untuk menjatuhkan kerajaan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu berkata, beliau juga tidak pernah didatangi mana-mana pihak bagi tujuan tersebut. Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaan GRS menyokong usaha menjatuhkan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menandatangani SD. Terdahulu, penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin mendakwa
pembangkang berjaya memperoleh 120 USD untuk menjatuhkan pentadbiran Datuk Seri Anwar. Bagaimanapun, semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog terbabit dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Sementara itu, ahli Parlimen Papar itu turut memaklumkan tiada ribut yang melanda arena politik di Sabah. Perjumpaan itu antara lain dihadiri pengerusi UMNO Sabah, Bong Mokhtaradin, Bendahari UMNO Sabah, Saleh Said Keruak, Setiausaha UMNO Sabah, Jafri Arifin dan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Suhaimi Nasir. Hadir sama Setiausaha Agong BN, Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong UMNO, Ashraf Wajid Dusuki dan beberapa ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO termasuk Muhammad Al-Amin dan Rosnah Abdul Rashid Shirlin. Semalam, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan berlakunya kemelut politik di sana dan perjumpaan hanya untuk mengemas kini beberapa kerja politik termasuk penyusunan struktur jentera parti. Seramai 48 pertubuhan bukan kerajaan NGO menuntut kepimpinan DAP memecat ahli Parlimen Beruas Ngeh Kohab. Pengerusi yang mewakilinya, Aminuddin Yahya, juga mencadangkan agar UMNO berfikir dua kali mengenai kerjasama dengan parti itu. Sebelum ini, Ngeh mencadangkan agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau kemudiannya memohon maaf dan menarik balik kenyataannya. Ekoran penjelasan bahawa jawatan kuasa khas itu dibentuk oleh Majlis Hal Ehwal Agama Islam Negara yang diketuai oleh Sultan Selangor. Dalam pada itu, Aminuddin berkata, UMNO perlu memikirkan semula secara serius peranannya dalam kerajaan perpaduan. Penimbang Tara Gonzalo Stampa telah didapati bersalah menghina mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan oleh Mahkamah Sepanyol. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Mahkamah sama turut melarang Stampa daripada menjalankan tugasnya sebagai penimbang tara selama setahun. Katanya, usaha kerajaan Madani dalam menangani dan menghentikan penipuan kumpulan Sulu adalah tidak sia-sia. Pihaknya bertungkus lumus memperjuangkan kes berkenaan demi menegakkan keadilan dan akan meneruskan usaha untuk membatalkan award akhir. Pada 25 Mei 2020, Stampa mengeluarkan award akhir berjumlah 62.59 bilion ringgit kepada 8 individu mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu yang tidak lagi wujud. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.